Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Ainul dan untuk sesiapa yang telah subscribe ke YouTube channel Cikgu Ainul, saya ucapkan terima kasih, dan untuk yang belum subscribe, cepat-cepat klik pada butang subscribe di bawah kerana hari ini saya akan berkongsi tutorial bagaimana cara untuk kita membina slide pembentangan interaktif yang menarik dengan animasi dan sangat-sangat mudah untuk kita bina. Okey, apa yang menyebabkan dia mudah sangat nak bina tu? Sebab untuk slide pembentangan kali ini kita ada template yang telah siap dengan animasi. Malah kita boleh masukkan gamifikasi dalam slide interaktif kita tu. So, nak tahu platform apa yang kita akan gunakan? Jom bersama saya selepas ini. Okey, so sekarang kita nak tengok apakah platform, platform yang kita akan gunakan untuk menghasilkan interaktif content. Okey, kalau kita lihat di paparan ini, inilah platform ataupun website yang kita akan gunakan untuk kita menghasilkan slide pembentangan yang sangat interaktif. Okey, apakah nama website ini? Kalau kita lihat di sini, website ini adalah Genially. Mungkin ada antara kita yang dah pernah dengar Genially. Okey, Genially. Macam mana kita nak pergi ke website ini? Kita boleh tengok kalau kita rujuk kepada di sini di sini genial.ly. Okey, Genially. Okey, ataupun cikgu hanya perlu type sahaja Genially, maka dia akan terus bawa kepada site interaktif ini. Okey, site untuk pembentangan interaktif ini. Okey, so kita tengok ni paparan utama bagi Genially. Dan first kali bagi pengguna baru memang kena sign up. Okey, sign up sebab dia free sahaja. Free, dia ada juga yang berbayar, tetapi bagi saya free dah cukup lah untuk kita membina slide interaktif. Okey, so kita just klik pada butang sign up bagi pengguna baru. Okey, then dia akan masuk already have an account. Kalau belum, kita just sign up with Google. Okey, macam saya dah sign up. So, saya boleh terus kepada paparan utama selepas sign up. Okey, lepas kita dah sign up dan kita sign in. Okey, ini dia paparannya. Okey, paparan utama. Okey, jadi dekat sini untuk hari ni sebenarnya Genially ni dia boleh buat banyak sangat. Buat game lah, buat slide-slide yang interaktif. Game pun ada berbagai-bagai jenis game yang kita boleh bina hanya menggunakan template yang disediakan di sini. Okey, tetapi hari ini kita nak belajar bagaimana untuk membina slide pembentangan yang interaktif. Dan kita cuba untuk masukkan sedikit game di dalam tu. Okey, so kita just pergi terus kepada create Genially. Okey, ini adalah creation yang telah saya bina lah. Okey, so kita pergi kepada create Genially. Okey, kalau kita perhatikan di sini, untuk create Genially ni kita boleh create presentation, infografik. Kalau kita nak masukkan infografik sahaja, malah kita boleh embed di dalam site kita. Okey, kita ada gamification, ada berbagai gamification, interactive image, video presentation. Mungkin dalam slide kita tu kita nak masukkan video sahaja, kita boleh gunakan video presentation. Even video pun dia ada juga interaktif dia. Kita ada guide, kita ada training materials dan banyak lagi, many more. Ataupun kita just create dengan blank creation yang kita akan buat sendiri. Okey, tapi sekarang untuk hari ini kita nak menggunakan template dan kita akan rujuk kepada presentation. InsyaAllah untuk selepas ini saya akan kongsikan bagaimana untuk membina game-game yang menarik dengan menggunakan Genially ini. Tapi hari ini kita tengok kepada presentation dahulu. Okey, dan kita tak dapat nak lihat satu persatu lah. Okey, sebab presentation ni pun akan mengambil masa juga. Okey, cikgu boleh explore untuk yang lain tu. Okey, kita create terus kepada presentation. Okey. Yang ini bukan setakat untuk guru malah murid-murid pun yang mana yang nak kena buat presentation, mungkin student ke universiti kan. So kita boleh menggunakan Genially sahaja, memang menarik. Okey.
So dekat sini kalau kita tengok di sini banyak template-template yang telah disiapkan, yang telah disediakan oleh Genially ni. Okey, kalau kita lihat ada yang bintang, ada yang tak ada bintang. Okey, untuk yang bintang ini sebenarnya yang berbayar. Okey, bagi kita account free. So kita tak boleh menggunakan template yang berbintang. Jadi kita akan cari satu template yang tidak berbintang. Okay, banyak sebenarnya biasanya yang bintang-bintang ni memang cantik lah. Yang tak berbintang pun menarik juga. Okay, so simple sahaja kita nak cari. Ni blackboard presentation. Based on kita punya tema lah. Einstein presentation. Semua menarik sebenarnya. Tapi kat sini hari ni saya nak tengok. Okay, saya nak try apa. Okay, kita tengok ada yang baru sebenarnya. Ninja presentation. Apa yang menarik lagi? Project Future, yang ini kena bayar. Okey. Mungkin kita boleh lihat satu, iaitu kita ambil lah Ninja tadi. Kita nak tengok kan. Nak tengok saja dia punya apa yang menarik dia. So kita ambil Ninja. Okey. Sekarang kita nak tengok apa yang menarik tentang Ninja Presentation ni. Sebelum kita gunakan template ini, kita boleh check lah dekat sini. Nampak tak? Dia ada start. Okay. So, bila kita tekan start, dia akan pergi kepada slide dia. Nampak? Dia dah siap animasi. Dia dah siap animasi. Dia just kita masukkan sahaja. Dia macam slides to go. Tapi slides to go ni, dia tak ada animasi lengkap. So, kat sini dia dah siap dah animasi. Cikgu dah tak payah risau. Okay, siapa cikgu ke, murid ke, dah tak payah risau dah. Kita just boleh ambil terus sahaja. Ni nanti kita akan edit lah. Okey. Dan next. Okey, boleh nampak subtitle dia. Okey. Dan nampaklah dia punya ni dia. Okey, mungkin kita nak tengok juga yang lain. Okey, yang lain contohnya contohnya macam katakanlah saya guru asas masakan. So saya nak gunakan cooking presentation punya slide ni lah. Okey, kita check, tengok apakah yang menarik dalam cooking recipe presentation ini. So, kalau kita klik pada start. Okey, nampak dia dah siapkan kepada kita semua indeks dekat sini. Okey, dan seterusnya alatan-alatan masak. Okey, katakanlah kita nak menggunakan slide ini. Okey, jadi kita klik sahaja use this template. Okey, so ini dia semua slide-nya. Okey, dan sekarang kita nak kena pilih yang mana satu yang kita nak masukkan dalam slide kita tu. Okay, dalam kita punya pembentangan. So, katakanlah untuk lebih mudah, kita just select all sahaja. Nanti kalau kita tak nak guna, kita just delete sahaja. Okay, so kita add. Okay, dan dia akan dibawa kita ke paparan dia. Okay, mungkin dia akan ambil masa yang lama sikit sebab kita menggunakan online. Okay, kita just online untuk kita nak edit ni semua menggunakan internet lah. Macam kalau PowerPoint kita boleh download. Dia macam Canva. Canva pun kita edit menggunakan kena ada internet juga. Okay, ni pun sama jugalah. So dia perlukan internet yang kuat. Jadi kalau kat sini dia lambat tu biasalah. Okay. So sekarang kita nak masukkan, kita just tukar je tajuk kita. Nampak tak betapa mudahnya? Okay, tukar sahaja tajuk kita ni. Contohnya asas masakan ataupun alatan memasak. Okay, so bawah-bawah ni adalah dia punya penerangan dia. Okay, even di sini sebenarnya kita boleh masukkan, katakanlah kita nak masukkan penerangan berkenaan dengan alatan memasak ni. So, kita boleh gunakan interactivity dekat sini. Okay, nampak dia ada drag. Drag ni bila kita nak tarik-tarik lah. So, hari ni kita nak guna interaktif sahaja. Dia boleh animasi dah ada dah. So, tak perlu kita masukkan animasi. Kita just letak interactivity.
Okay. Dan di sini kita boleh masukkan tooltip, window, go to page ataupun link. Okay. Biasa kalau dalam slide biasa kita masukkan link ataupun kita link ke page yang lain. Tetapi yang menarik berkenaan dengan Journaly ni, bila kita sentuh dia, bila kita tunjukkan dia boleh keluar. Kalau katakanlah kita letakkan tooltip. First kali kita try tooltip. Okey, alatan memasak. Okey, terdapat, saya tunjuk contohlah. Terdapat pelbagai alatan memasak. Okey, terdapat. Okay, so even dekat sini pun kita boleh ubahlah tulisan dia, nak besar ke, nak kecil ke, nak tambah emoticon ke, ataupun kita nak masukkan gambar. Okay, masukkan gambar ataupun kita nak masukkan video pun boleh. Okay, kalau gambar nanti kita tengoklah macam mana kalau kita masukkan gambar. Okay, tapi sekarang kita nak masukkan tulisan sahaja. So kita klik pada save. Okay, maka dia akan ada. Bila kita pergi kat dia akan keluarlah. Ni kalau tooltip lah. Okey, tak apa. Saya akan tunjukkan juga yang lain. Okey, ni untuk index. Index ni pun kita boleh edit sahaja dekat sini. Sangat mudah. Kalau tak nak, kita boleh delete. Okey, macam mana nak delete? Just klik kanan. Kemudian delete. Okey, ataupun kalau kita nak duplicate, kita klik kanan, kita duplicate. Sangat mudah sebenarnya untuk kita edit menggunakan template ini. Okey, kalau kat sini katakan ini tajuk dia. Okey, so kita boleh masukkan lah. Okey, even kita boleh letakkan dekat gambar pun interactivity tu. Macam ini. So katakanlah window. Kita nak letak window dan kita nak masukkan gambar minyak. So kita letakkan insert image, drop image. Kemudian kita carilah gambar minyak kita tu. Mungkin tadi download. Cooking oil. Ini dia. Okay, so kita masukkan gambar minyak. Nanti kita akan tengok macam mana yang terjadilah. Apa beza tooltip dan juga window. Okey, save. Okey, jadi kita dah masukkan dekat bahagian gambar ni. Bila kita pergi, dia akan keluar gambar minyak tu. Dekat sini kita masukkanlah apa-apa title lah. Okey, apa lagi yang kita boleh buat dekat sini? Tadi kita dah belajar masukkan tooltip. Kita masukkan window untuk interaktif. Okey, selain daripada itu, macam ini kita bolehlah letak. Okey, katakanlah kita nak drag. Okey, nak menggunakan drag. Kita masukkan drag. Okey, kemudian kita boleh drag dia ke mana-mana. Contohnya, kalau katakanlah di sini kita ada gambar bakul, kita nak dia masukkan dalam bakul. Okey, contohlah saya bagi. Saya delete yang ini. Delete yang ini. Saya nak masukkan bakul. Ataupun saya nak masukkan, nak pastikan dia masuk dalam ni. Okey, jadi kat sini, saya nak masukkan elemen. Okay, dekat sini kat tepi ni kita boleh masukkan berbagai-bagai elemen. Teks, okay, kita boleh masukkan teks yang sedia ada ataupun teks yang diberi ni. Kita boleh masukkan image, apa-apa image sahaja. Okay, kita boleh cari dekat sama ada menggunakan komputer ataupun Pixabay, GIF, okay, ataupun cari menggunakan URL lah. Okay, katakan dekat sini saya nak masukkan gambar. Nak drag sahaja. Okey, tak apa. Kita tengok resource. Okey, kita nak masukkan petak sahaja dalam ni. Shape. Okey, shape. Dia boleh masuk shape. Dia boleh masuk icon. Okey, banyak icon. So, kita just show more. Masukkan je icon apa yang kita nak masukkan dekat dalam tu. Okey, katakanlah TV ni. Kita nak masukkan icon TV. So, tak nak shape ni. Okey. So, kita besarkan dia. Okay. Dan katakanlah kita nak buat permainan, nak minta murid kita drag masuk ke dalam TV ni. Okay, yang ni dia, simbol yang dia dah buat lah. Sekejap, kita adjust sikit. Okay. So, kita boleh pergi dekat ni, kita klik pada drag. Okay, drag. Now, select the element in draggable when you are generally is in a view mode. Okay, so kita kat sini. Okey, so kita boleh drag dia ke mana-mana. Okey, kalau kita tak
klik pada drag, kita tak boleh drag. Okay, so kita nak dia drag masuk dekat sini. So kita klik sahaja, kita klik drag. Okay, klik sini, kita klik drag. Okay, katakanlah kita nak minta murid kita pilih alatan memasak. Okay, alatan memasak sahaja untuk dimasukkan ke dalam ni. So kita klik pada drag lah. Okay, dan dia ada yang lain-lain, interactive elements. Okay, di mana kita boleh masukkan buttons untuk interactive element. Banyak ni buttons yang kita boleh gunakan. Okay, dan kita boleh masukkan show more ataupun back, cancel semua ni. Cikgu boleh explore. Okay, semua boleh explore lah nak masukkan interactive button ke ataupun button with text ataupun marker. Okay, yang mana kita boleh link dia menggunakan tooltip dan juga window tadi. Okay, ataupun numbers ataupun social network. Okay, tapi dekat sini saya ada satu button text, iaitu info yang dia dah siapkan untuk kita. So, kalau kita nak menggunakan dia, maksudnya sekarang kita tak nak slide kita ni terlalu panjang lebar. Okay, penjelasan dia dekat slide ni, kita nak slide kita kosong. Tapi penjelasan dia ada hidden. Maksudnya tersorok. So, dekat info ni lah kita boleh letakkan, nampak tooltip interactivity, dan kita boleh pilih window. Nampak dia dah masukkan kat kita penjelasan berkenaan dengan slide kita tu, pembentangan kita tu. Mungkin awal tu kita masuk tajuk dia sahaja dan penjelasan dia berada di dalam. So tak adalah nampak terlalu crowded kita punya slide tu. Sebab tu saya kata sangat menarik sebenarnya. Okey, apa lagi yang kita boleh buat balik kepada kita punya slide tadi, page. Okey. So kalau insert ni kita boleh insert macam-macam lah. Cikgu nak kalau kita nak masukkan audio ke suara kita kan. Kita just record dan masukkan audio drop sahaja dekat sini. Tetapi ada tetapi dia, kalau ini hanya untuk premium berbayar. Termasuklah video. Okay, video tak ada masalah. Video kita just paste link dekat sini. Tetapi video tu mesti dalam bentuk YouTube, link YouTube ataupun Vimeo sahaja. Okay. Dan kita boleh juga embed code itu di sini untuk dimasukkan di dalam kita punya slide. Okay, nampak tak? Dia ada interaktif dekat sini. Sebab dia boleh masukkan GIF. Okay, sama juga macam mana PowerPoint lah. Tetapi yang ini lebih menarik bagi saya. Okay. Then background, kalau kita nak tukar background dia lah, background luar ni. Okey. Okey, so sekarang ni kita nak tengok apakah hasil dia. Okey, apakah hasil dia? So kita kita klik kepada all set. Okey, sebab sekarang kita tak nak masukkan gamifikasi lagi, kita tengok dulu apa hasil dia. Kita klik pada all set. Okey, dan di sini, okey, untuk di sini sama ada kita nak public, online ataupun kita private. Okey, untuk private kita kena bayar. Kalau kita tak nak public, kita nak buat private kita je, kita kena bayar lah. Okey, tapi maksudnya tak ada pilihan lah. Kita kena public online. Ataupun kalau kat sini kita nak orang lain dapat menggunakan template kita, kita boleh enable dekat sini lah. Tapi kalau tak nak, disable. Okey, dan show on my social profile kalau nak lah. Okey, dan title kita boleh tukar lah title kita sini. Okey, just tukar sahaja. Okey, dan kalau dah selesai, kita klik pada all set. Okey, dan di sini, sama ada kita present terus, open your presentation in another tab and view it full screen, ataupun kita boleh share. Okey, kalau kita nak share, of course lah kita katakan yang kita nak share kepada murid-murid kita. Untuk Genially ni, murid kita boleh belajar sendiri menggunakan slide tersebut. Dia belajar, dia just sambil jawab soalan dekat slide tu. Sebab tu kita kata interaktif. Dia boleh belajar sendiri dan dia boleh menjawab soalan kuis tu sendiri kalau kita letakkan kuis lah. Okey, ataupun download kena bayar lah. Okey, untuk share, kita boleh share dalam berbagai bentuk. Sama ada di social page, okey, kita just copy link ini, bagi link tu kat murid buka link tu, okey, dekat website, dekat site, terus dia akan keluar, okey. Ataupun hantar melalui email ataupun social network, okey, ataupun others ni Google Classroom direct atau Microsoft Teams. Boleh juga kalau kita embed dia, kita copy ni, embed masuk dalam site kita. So, murid akan pergi ke site kita sahaja untuk belajar. Okey.
Itu untuk share lah. Sekarang kita tak nak share. Kita nak present. Kita nak tengok keseluruhan. Overview. Okey, ini dia. Dia punya slide dia. So, kita nak start. Oh, sorry. Tadi kita ada masukkan tool tips dekat sini. Di mana bila kita, kalau kita menggunakan tool tip, interactive tool tips tadi, bila kita pergi kat dia, maka dia akan keluar. Terdapat pelbagai alatan memasak. Macam tu. Okey, alatan masakan sebenarnya ni, alatan masak. Okey, next. Nak cepat ni pasal. Okey, next. Ini section-section dia lah. Yang ni dia akan ada link dia. Section 1, nampak dia pergi. Okey. So, dekat sini tadi kita masukkan window. Kita masukkan interactive element window. So, kita kena klik pada dia. Okay, maksudnya kalau katakanlah untuk murid kita belajar sendiri, kita kena masukkan kat sini lah. Klik pada gambar. Okay, so kita pun klik. Maka dia akan keluar. Menarik tak? Okay, keluar gambar kalau kita masukkan gambar. Kalau kita masukkan video, dia keluar video. Kalau kita masukkan tulisan, dia akan keluar tulisan. Okay, next. Apa lagi yang kita masukkan tadi? Okay, kita letak drag kat sini. Okay, di mana nampak elemen-elemen yang kita letakkan drag, dia boleh dimasukkan. Contohnya kat sini kita minta murid untuk drag masuk ke dalam ini alatan memasak. So, kita boleh tarik dia masuk dalam ni lah. Menarik kan? Okay. Kalau yang lain tak boleh buat. Okay, yang ini memang menarik lah. Contoh macam ni. So, dah drag. Dan di sini kita masukkan button with text. Okay. Nampak info. Kita klik. Maka dia keluar info. Keseluruhan info. Berkenaan dengan apa yang kita nak belajar tu. So, tak crowded berada di dalam slide kita. Itu yang menarik. Itu antara dia lah. Dan berbagai-bagai lagi. Kalau dekat sini dia ada step. Okay. Apa lagi yang boleh dibuat sebenarnya? Okay, kita balik kepada page. Okey. Saya rasa masa tak agak mencemburui kita. Sebab nanti kalau panjang-panjang nanti banyak pula yang mungkin nak kena ingat kan. Jadi kita akan bersambung selepas ini. InsyaAllah tutorial selepas ini saya akan kongsikan bagaimana untuk kita nak masukkan quiz ke dalam slide interaktif kita ini. Ataupun kita nak buat quiz, slide yang ada quiz sahaja ke, ataupun nak masukkan ke dalam ni, sangat mudah sebenarnya. Selepas inilah insyaAllah dalam siri yang akan datang. Okey, jadi untuk perkongsian ini, jika rasa perkongsian ini bermanfaat, okey, dan suka perkongsian ini, jangan lupa like, share dan juga subscribe. Berikan komen-komen membina di YouTube channel Cikgu Ainul di bahagian bawah ni. Okey, jadi jumpa lagi dalam siri tutorial Genially yang akan datang. Bye.